Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk perkongsian kali ini saya bersama sahabat saya Siti Nur Syazwani akan membentangkan enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Johor 2003. Sebelum tu saya perkenalkan diri, nama saya Ummu Aufa binti Ishaq, nombor matrik A168170. Baiklah, saya akan terus menjelaskan enakmen pentadbiran agama Islam berkaitan mu'alaf. Kita mulakan dengan seksyen 107 iaitu kehendak-kehendak bagi pemelukkan agama Islam. Okey, seksyen 107-1 berikut ada 3 kehendak yang perlu dipatuhi untuk pemelukkan sah agama Islam. 1A, orang itu mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas, iaitu dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya 1B, pada masa dia mengucapkan 2 kalimah syahadat itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna, iaitu aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah. Maksudnya kat situ dia faham apa yang disebut. Okey. Seterusnya, 1C, pengucapan itu mestilah atas kerelaan hati, atas kehendak dia sendiri. Maksudnya, tiada paksaan daripada orang lain untuk dia memeluk agama Islam, untuk dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Baiklah, seterusnya, seksyen 107-2, seseorang yang tidak boleh bercakap bagi maksud secara jelas 1A, boleh mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan menggunakan bahasa isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam kurungan 1B. Maksudnya kat sini, mereka yang tidak boleh mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan jelas, mereka dibenarkan untuk menggunakan bahasa isyarat. Seterusnya, seksyen 108, saat memeluk agama Islam. Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang Islam sebaik saja dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 telah dipenuhi dan setelah itu dia digelar sebagai mu'alaf. Seksyen 110, pendaftar mu'alaf. Majlis hendaklah melantik seseorang pendaftar mu'alaf untuk menyelenggarakan suatu daftar mu'alaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran mu'alaf. Maksudnya kat sini pihak majlis perlu bertanggungjawab untuk melantik pendaftar mu'alaf bagi memudahkan pemohon mendaftar. Seterusnya, seksyen 111, pendaftaran mu'alaf. Seksyen 111-1, seseorang yang telah memeluk agama Islam boleh memohon kepada pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk pendaftaran sebagai mu'alaf. Seksyen 111-2, jika pendaftar berpuas hati bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 telah dipenuhi oleh pemohon tersebut, maka pendaftar boleh mendaftarkan terus pemohon itu dengan mengisi butir-butir sebagaimana dalam borang daftar. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Syazwani binti Mat Zainal bernombor matrik A17198 dan saya akan meneruskan lagi perbincangan berkaitan enakmen pentadbiran Islam di bawah negeri Johor. Memandangkan saya merupakan bangsa Johor, saya kira amat penting untuk saya cakna berkaitan enakmen yang telah ditetapkan di bawah pentadbiran Islam ini. Baiklah, saya akan teruskan kepada seksyen 113 di mana pengiktirafan bagi mu'alaf sebagai seorang Islam. Pada bahagian 1 menyebut bahawa mana-mana individu yang telah memeluk Islam seperti seksyen 107 yang telah diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi, yang mana individu tersebut telah pun didaftar dalam daftar mu'alaf oleh wakil pendaftar mu'alaf yang dilantik majlis serta telah membuat perakuan di mana individu itu telah mengucap 2 kalimah syahadah dan dapat menunjukkan bukti kepada wakil pendaftar mu'alaf, barulah mu'alaf itu diiktiraf sebagai orang Islam selama-lamanya oleh mana-mana undang-undang negeri maupun undang-undang persekutuan. Bahagian 2 pula adalah khusus bagi individu yang memeluk Islam dan didaftarkannya di mana-mana negeri, iaitu bukan didaftarkan di negeri Johor. Kiranya individu itu bukan orang Johor tapi menetap di Johor.
individu tersebut secara tidak langsung akan mengikut kepada penguatkuasaan mana-mana undang-undang yang diperuntukkan di negeri Johor. Individu itu juga diperlakukan atau diiktiraf sebagai seorang Islam walaupun individu didaftarkan dalam daftar mu'alaf di negeri lain. Seterusnya pula, bagi Seksyen 114 adalah penentuan bagi seorang mu'alaf yang tidak didaftarkan. Dalam seksyen ini bermaksud bagi individu yang tidak didaftarkan dalam daftar mu'alaf atau di bawah mana-mana undang-undang, mana-mana negeri sebagai seorang mu'alaf, adakah seorang itu digelar seorang mu'alaf juga? Jadi, seksyen ini mengatakan bahawa segala persoalan yang timbul adalah di bawah tanggungjawab Mahkamah Tinggi Syariah itu sendiri yang akan putuskan berdasarkan merit case di bawah Seksyen 107. Akhir sekali ingin saya terangkan kandungan Seksyen 117 pula di mana keupayaan seorang itu untuk memeluk Islam. Maksudnya di sini individu yang tidak beragama Islam boleh memeluk Islam jika individu itu sempurna akalnya dan individu hendaklah mencapai umur 18 tahun. Namun jika individu itu masih belum mencapai pada had umur yang telah ditetapkan, individu tersebut perlu mendapatkan keizinan daripada penjaganya atau ibu bapanya, dan penjaga juga perlu mengizinkan serta merelakan beliau memeluk Islam. Secara ringkasnya, individu yang bermula daripada umur 18 tahun dan ke atas yang sempurna akalnya boleh memeluk Islam. Namun berbeza pula dengan individu yang berumur 18 tahun ke bawah, di mana mereka perlu dapatkan keizinan terlebih dahulu daripada penjaga mereka. Kesimpulannya, setiap fasal atau setiap seksyen yang dinyatakan dalam enakmen pentadbiran agama Islam di negeri Johor ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan kepada golongan mu'alaf itu sendiri. Adapun jika pihak bertanggungjawab tidak melakukan sedemikian rupa, berkemungkinan besar nasib seorang mu'alaf tidak terbela, tidak terjaga secara langsung. Ia akan memberi kesan kepada agama itu sendiri kerana tidak jaga kebajikan mereka yang mana mereka baru ingin menjinak-jinak dalam Islam ini. Wallahu alam. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.